Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Amma ba'd. Saudara Nabi Muhammad hadirin syahudin, sedang mendengar yang rahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Menyambung kali kuliah tafsir kita dalam surah Taha, musi ayat yang ke-81 dan 82 dari surah Taha ini, iaitu firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kulu min thayyibati ma razaqnakum wa la tatghaw fihi ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. صدق الله العظيم. Makanlah dari rezeki yang baik-baik yang telah kami berikan kepadamu, dan janganlah kamu melampaui batas yang menyebabkan kemurkaanku menimpamu. Barang siapa ditimpa kemurkaanku, maka sungguh binasalah dia. Dan sungguh aku Maha Pengampun bagi yang bertaubat, beriman dan membuat kebaikan, kemudian tetap di jalan yang benar dalam petunjuk. Para pendengar dan hati Allah sekalian, jadi dalam ayat ini kita dapat lihat Allah menyebutkan tentang nikmat-nikmat kurnianya. Mungkin ini bagi manusia hukumnya haram. Kalau tidak kena saya, maka sekolah agama tidak dibangunkan. Kalau tidak kena saya, masjid ni jangan haraplah ada di sini. Kalau tidak kena saya, jangan haraplah budak-budak Melayu boleh cemerlang macam ni. Jangan tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian, kata-kata seperti ini menggugat tuan-tuan. Apalah yang ada pada kita? Kita ni semua milik Allah Subhanahu wa taala. Benar kata pujangga dan nasyidnya kan tuan-tuan? Semuanya daripada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau Allah SWT layak untuk mengungkit nikmatnya, kerana semuanya daripada dia sendiri. Bukan kita manusia yang apa-apa yang kita berikan berupa nikmat kepada orang adalah merupakan satu pemberian Allah asal usulnya. Jadi di sini Allah mengungkit nikmat-nikmatnya untuk kamu faham, wahai Firaun, jangan sampai kau melampaui batas. Wahai Bani Israel, jangan ikut seperti Firaun, melampaui batas sehingga menyebabkan kemurkaanku menimpamu, lalu tenggelamlah mereka dalam laut mengejar kamu itu kan. Kamu dah saksikan sendiri. Makanlah rezeki aku berikan kepadamu, jangan berlebihan. Jangan mengambil hak orang lain, jangan menganiaya orang lain, jangan menentang apa yang aku perintahkan, sehingga kemurkaanku akan menimpamu. Wa may yahlil alaihi ghadabi faqad hawa. Sesiapa yang ditimpa kemurkaanku, maka binasalah dia. Tuan-tuan, kata Ali bin Abi Talhah yang menyebutnya daripada guru beliau Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, maksudnya dia akan sengsara. Dulu kita dah belajar perkataan hawa ni dari sudut bahasa Arab datang dari perkataan hawiyah. Hawiyah maknanya satu jurang, satu. Kalau kita berada di bukit yang tinggi, lalu nak ke tanah tinggi, ke tempat yang tinggi, kita akan melihat lurah. Apa namanya tu? Gaung. Itu makna hawiyah tuan-tuan. Dulu kita pernah belajar juga perkataan dalam surah Al-Qari'ah, fa ummuhu hawiyah. Dinamakan hawa kerana nafsu yang dituruti, syahwat yang diikuti itu kalau tidak dikontrol benar-benar akan menyebabkan dia hina di dunia, dan di akhirat besok dicampakkan ke dalam hawiyah, neraka hawiyah, yang merupakan gaung begitu dalam, diperuntukkan untuk mereka yang ingkar pada perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan sebelum ini kita telah tafsirkan sama-sama surah Al-A'raf, bila Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat ke-176, kisah Bal'am bin Ba'ura yang pernah kita belajar dahulu tuan-tuan. Walau syi'na la rafa'nahu biha walakinnahu akhlada ila al-ard wattaba'a hawa famathaluhu kamathalil kalbi in tahmil alayhi yalhath aw tatrukuhu yalhath dhalika mathalul qaumil ladzina kadzdzabu biayatina faqsusil qasasa la'allahum yatafakkarun. Kalau kami kehendaki, sungguhnya kami tinggikan darjatnya dengan ayat-ayat itu, tapi dia cenderung kepada dunia.
menurut hawa nafsunya rendah, maka bandingannya seperti anjing. Jika engkau menghalaunya, diulurkan lidahnya, dan jika dibiarkan pun dia akan menjelikan lidahnya lagi. Demikian itulah perumpamaan orang yang mendustakan ayat kami, maka ceritakanlah kepada mereka kisah-kisah itu agar mereka berfikir. Dulu kita ada ceritakan tuan-tuan kan, kisah tentang seorang yang fansalakha minha fa'atba'ahu syaitanu fakana minal ghawin. Orang yang dapat ayat Allah SWT ni, tapi kecenderungannya masih lagi kepada dunia, menyangkakan bahawa apa yang ada di sisi manusia itu lebih besar daripada apa yang dibentuk dari sisi Allah, maka inilah golongan yang rugi. Dalam surah Al-Jathiyah pula Allah jelaskan, wala tabi ahwa alladhina la ya'lamun. Jangan ikut kehendak nafsu orang yang tidak mengetahui, orang jahil ni. Tuan-tuan yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian, ini adalah berkaitan dengan perkataan hawa. Hawa artinya jurang, gaung yang boleh membahayakan seseorang itu sehingga mengakibatkan dia jatuh ke dalamnya, dan jera parahlah kalau kereta boleh menyebabkan maut seseorang itu, tuan-tuan. Ini gambaran orang yang binasa yang dikehendaki oleh ayat Allah Subhanahu Wa Taala di sini. Tuan-tuan hati dan dikasihi Allah sekalian, dalam Quran yang terdahulu kita juga ada bincangkan sedikit tentang al-man, iaitu anugerah Allah Subhanahu Wa Taala kepada Bani Israel ini. Qad anjaynakum min aduwikum wa wa'adnakum janibat turil ayman wa nazzalna alaikumul manna was salwa. Kami telah berikan kepada kamu alman dan juga salwa. Alman telah kita bincangkan dahulu. Nikmat yang kedua iaitu Allah berikan kepada Bani Israel ini as-salwa, iaitu sejenis burung. Setengah riwayat memberitahu kepada kita dia adalah seperti burung puyuh. Kalau tuan-tuan lihat dalam kamus, contohnya kamus Al-Farid, tuan-tuan akan lihat perkataan salwa ni merujuk kepada sejenis daging yang enak, daging burung. Macam burung puyuh, macam burung awak-awak yang ada di kampung itu. Burung ayam apa namanya, dekat sawah padi ada banyak, berbondong-bondong, berhijrah satu tempat ke tempat yang lain, mudah untuk ditangkap, disembelih dan dimakan. Burung ni tuan-tuan, bila mati, burung-burung ni bila siap dimasak, Masya Allah, enak sekali dagingnya, manis. Jadi itulah anugerah Allah SWT kepada Bani Israel, kepada yang mengikut Nabi Musa dan Nabi Harun alaihi wassalam. Kamu jangan bimbang, kamu berada jauh sebagai pelarian di tempat yang bukan negara kamu, tapi Allah tetap memberikan perlindungannya, kehidupan kepada kamu. Kulu min tayyibati ma razaqnakum. Makanlah nikmat Tuhan yang diberikan kepada kamu. Jangan kamu mengikuti jejak langkah Firaun yang telah binasakan. Nanti kalau kamu ikut jejak si Firaun itu, maka kau akan hancur macam dia hancur, jatuh ke dalam gaung dan membahayakan keadaan kamu. Gaung di dunia ni boleh tahan tuan-tuan, boleh keluar kalau mati pun, tapi mati setakat itu. Tapi kalau ke akhirat, kita telah bincangkan la yamutu fiha wa la yahya. Jatuh dalam gaung ke akhirat, tiada hidup dan tidak mati. Bahkan tubuh seseorang pun akan dibesarkan, kerana dengan sebab besar, lebih dibesarkan tuan-tuan, lebih dahsyat kesakitan yang ditimpakan kepadanya. Kemudian datang ayat, wa innal ghafaru liman taba wa amana wa amila salihan tsumma ihtada. Dan barang siapa, dan sungguhnya aku maha pengampun bagi mereka yang bertaubat dan beriman serta beramal saleh kemudian tetap dalam petunjuk. Ghafar ni perkataan, kalau kita belajar dari sudut bahasa Arabnya, dilihat perkataan ni, perkataan ghafara. Ghafara ni maknanya menutup. Lihat dalam kamus, contohnya kamus Al-Aziz, kamus Al-Farid. Ghafar ni maknanya menutup. Ada juga yang berpendapat bahawa ia berasal perkataan Al-Ghafru, Al-Ghafr, iaitu sejenis tumbuhan yang digunakan untuk mengubat luka. Kalau kita berada dalam hutan-hutan di Malaysia ni, luka berjalan pakai daun senduduk kan tuan-tuan? Senduduk ke senduduk yang boleh menghilangkan luka. Dikunyah, keluar airnya, ditepikkan, dilekatkan kepada anggota yang luka tu, insya-Allah akan menghentikan luka kalau seorang itu tidak ada penyakit kencing manis umpamanya. Jadi kalaulah kita ambil perkataan ghafara yang bererti menutup, penggunaan ini root-wordnya daripada menutup, maka sifat Allah antara lain itu menutup dosa hamba-hambanya, kerana kemurahan, anugerah yang Allah SWT berikan kepada hamba-hambanya. Macamlah kisah yang berlaku pada zaman Nabi Musa, tuan-tuan yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian. Kisah yang berlaku kemarau kepada umat Nabi Musa dan Nabi Harun alaihi wassalam. Mereka pun berkumpul di satu tempat, memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala keampunannya,
Memohon agar diturunkan hujan. Kemarau telah berlanjutan, pokok-pokok akan mati, binatang ternak semuanya mati, manusia menunggu gilirannya. Sekarang mereka pun mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya diturunkan hujan. Perkara ini ada dikumpulkan dalam kitab Tawabin oleh Imam Ibn Qudamah Al-Maqdisi. Maka mereka pun mengadu kepada Allah SWT dengan salat istisqa, mohon supaya hujan diturunkan di tempat mereka. Tiba-tiba datanglah malaikat Jibril untuk memaklumkan kepada Nabi Musa dan Nabi Harun alaihi wassalam bahawasanya dalam golongan yang berkumpul itu, kalangan mereka ada seorang yang melakukan dosa selama puluhan tahun. Nampaknya rahmat Allah tidak turun, hujan tidak turun, doa mereka terhijab, terdinding kerana si pelaku jenayah dosa ini, tuan-tuan. Dosa menyebabkan rahmat Allah SWT terhalang, tuan-tuan. Dosa menyebabkan banyak masalah kepada seseorang sebenarnya. Sebab dikatakan Ibn Abbas radhiyallahu anhu bahawa dosa ni menyebabkan wajah menjadi hitam, hati menjadi gelap, rezeki jauh, sempit kehidupan, tuan-tuan. Dan dalam kubur besok menyebabkan dan kebencian pada hati manusia. Dan dalam kubur besok menjadi gelap gulita, menghimpit seseorang, tuan-tuan. Yang main dosa menghilangkan nur pada wajah, menyebabkan hati menjadi hitam, menyebabkan rezeki sempit, menyebabkan, tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian, dibenci oleh manusia, dan juga menyebabkan dalam kubur besok diseksa, gelap katup, tuan-tuan. Manakala taat pada Allah SWT, sebaliknya mendatangkan pertama wajah yang ceria, yang bersih, yang ada nur walaupun gelap, walaupun kulit itu gelap, tuan-tuan. Hati menjadi putih bersih, rezeki menjadi luas, kemudian rasa cinta pada manusia yang memandang, dan yang terakhir sekali dalam kubur besok menjadi luas. Ini ya, tuan-tuan, kita hitung sama-sama orang buat dosa ni. Musibah yang pertama, ujian yang pertama dalam hidupnya, wajahnya hilang sendiri, wajahnya dibenci orang, menjadi gelap, hitam. Yang kedua, hatinya menjadi gelap, hatinya juga tertutup untuk buat taat. Yang ketiga, menyebabkan rezekinya jauh, rezekinya sempit. Yang keempat, menyebabkan manusia benci kepadanya. Dan yang terakhir sekali, dalam kubur besok akan diseksa, kegelapan dan juga siksaan. Sebaliknya, orang melakukan taat ini, wajahnya datang nur, hatinya bersih, sentiasa mendapat ilham yang baik-baik oleh Allah SWT, kerana hati yang bersih itu tapak kepada hidayah Allah SWT. Satu daripada hidayah adalah ilham. Yang ketiga, menyebabkan rezeki luas. Yang keempat, manusia cinta. Yang kelima, menyebabkan kubur besok luas, kubur besok menjadi lapang. Pilih ya, tuan-tuan, nak yang pertama ke atau nak yang kedua? Sekarang si fulan ini dalam kumpulan Nabi Musa. Nabi Musa buat pengumuman, wahai hamba-hamba Allah sekalian Bani Israel, di kalangan kamu ni ada seorang melakukan dosa puluhan tahun. Dosanya mengakibatkan hujan tidak turun sekarang, dan doa kita tidak dimakbulkan oleh Allah SWT. Allah, si fulan yang berkenaan ni merasa malu yang amat sangat, tuan-tuan. Bagaimana dia nak tampilkan dirinya, mengasingkan diri ke tempat lain, nanti orang akan kenal dia. Bagaimana bila kedudukan isinya, anak-anaknya, turunannya. Tentulah akan dilabelkan orang, kamu penyebab musibah menimpa kami. Bagaimana nak buat ni, tuan-tuan? Nak keluar malu, nak duduk sini terus, rahmat tidak turun. Akhirnya dia pun menangis, tuan-tuan, menekupkan wajahnya ke bawah, menekuplah dia, menangis saja bersungguh-sungguh. Ya Allah, malunya aku hari ini. Aku tawaklah pada Engkau, ya Allah. Takkanlah puluhan tahun aku buat dosa, tidak ada orang yang tahu. Tiba-tiba hari ini pula akan didedahkan di depan ini merupakan Nabi-Nabi Allah, Nabi Musa, Nabi Harun alaihi wassalam, orang saleh seperti Yusha bin Nun. Ini orang saleh, ulama-ulama Bani Israel ada, sahabat-sahabat Nabi Musa. Malunya aku, besok akhirat, besok kemudian siapalah nak berkahwin dengan keturunanku, anak-anakku, siapa nak peduli mereka? Mereka akan berkata, bapa kamu penyebab turunnya seksa ke atas kita, kesusahan ke atas kita. Tengok, tuan-tuan, menangislah dia semahu-mahunya dalam khayat ramai yang orang pun tidak perasan kelakuannya itu. Menangislah dia, mohon kepada Allah keampunan, tuan-tuan. Maka hujan boleh turunkan Allah Subhanahu Wa Taala. Terkejutlah Nabi Musa, Nabi Harun alaihi wassalam. Mereka bertanya kepada Jibril, belum keluar lagi si fulan yang dimaksudkan itu, yang kami pun tidak kenal. Sekarang ni hujan dah turun. Bukankah kau telah maklumkan minta dia berpindah ke tempat lain dahulu, barulah rahmat Allah turun kepada kita semua? Hujan merupakan rahmat. Jawapan Jibril, Allah SWT mengkhabarkan kepada kamu semua
bahawasanya Allah SWT sebagaimana telah menutup keaibannya dalam tempoh dilakukan dosa tersebut, maka sekarang pun Allah akan menutupinya. Tambahan pula dia telah bertaubat dengan taubat nasuha, tuan-tuan. Tuan-tuan ni memberikan kesian. Nanti kita lanjutkan kisah ini pada kuliah akan datang. Implikasinya dalam kehidupan kita, pentingnya taubat. Janganlah menayang-nayangkan fahisyah, tuan-tuan, mencerita-cerita kepada orang, menyunjuk pada orang. Ini merupakan perbuatan yang haram. Ini panggil sebagai mujaharah bisu. Kita mempamir-pamirkan kejahatan yang pernah berlaku, baik di pihak kita atau pihak orang lain, perkara yang amat ditentang dalam Islam, tuan-tuan. InsyaAllah perkara ini akan kita uraikan pada kuliah akan datang. Allahu a'lam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.